Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak tengok tajuk baru bab 3 kegravitian 3.1 hukum kegravitian semester Newton. Bagi tajuk tingkatan 4 KSSM. Sebelum tu kita tengok dahulu standard pembelajaran. 3.11 menerangkan hukum kegravitian semester Newton. 3.12 menyelesaikan masalah melibatkan hukum kegravitian semester Newton bagi pertama, dua jasad pegun di bumi, kedua, jasad di atas permukaan bumi, ketiga, bumi dan satelit. Keempat, bumi dan matahari. 3.13 pula menghubungkaitkan pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semester G. 3.14 mewajarkan kepentingan mengetahui nilai pecutan graviti planet-planet dalam sistem suria. 3.15 memerhatikan daya memusat dalam sistem pergerakan satelit dan planet. 3.16 menentukan jisim bumi dan matahari menggunakan rumus hukum kegravitian semester Newton. Pengenalan, tahun 1667, saintis Isaac Newton telah memerhatikan sebiji buah apel telah jatuh secara tegak ke bumi dan gerakan bulan yang mengelilingi bumi. Jadi beliau telah membuat kesimpulan bahawa satu daya tarikan bukan sahaja wujud antara bumi dengan buah apel, tetapi juga antara bumi dengan bulan. Okey, daya graviti. Kita tengok dulu apa dia daya graviti. Kamu pun dah belajar tajuk ni dalam bab 2 Dikenali sebagai daya semester Jadi kamu boleh refer gambar rajah ini di mana daya yang bertindak antara mana-mana dua jasad dalam alam semester. Kamu boleh tengok anak panah lah daya yang bertindak antara matahari dengan bumi, iaitu daya graviti antara matahari dengan bumi. Begitu juga bumi dengan bulan dan matahari dengan bulan. Di mana daya ni wujud secara berpasangan dan dua jasad itu masing-masing mengalami daya graviti dengan magnitude yang sama. Kewujudan daya graviti. Macam mana kita tahu wujudnya daya graviti? Jadi kita tahu molekul udara yang ada di sekitar kita ni dalam atmosfera, dia tidak terlepas pun ke angkasa. Kenapa? Kerana adanya daya tarikan graviti. Begitu juga bumi kita ini mengenakan satu daya graviti ke atas bulan, manakala bulan juga mengenakan daya graviti ke atas bumi. Maka bulan bergerak dalam orbitnya mengelilingi bumi tanpa terlepas ke angkasa. Okey, begitu jugalah dengan keadaan ranting yang rapuh, dia gugur ke bawah daripada sebatang pokok rambutan. Contoh. Begitu juga atlet apabila dia melompat sama ada melompat galah ke, melompat jauh ke, dia akan cecah semula ke tanah, iaitu bumi kita ini. Jadi itu menunjukkan bahawa wujudnya daya graviti. Okey, daya graviti Jadi anda boleh tengoklah kita ada dua jasad satu jisim dia kecil yang ni, M1 dan M2. Okey, kita ada daya iaitu F yang saling menarik antara satu sama lain pada jarak R. Okey. Jadi, teori dua hubungan ni melibatkan daya graviti antara dua jasad. Berdasarkan teori Isaac Newton lah. Jadi, yang pertama, kita tahu daya graviti ni dia berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Okey. Jadi, kita tulis secara matematik lah.
F berkadar terus dengan M1 jasad pertama dan M2 jasad kedua. Okey, yang kedua teorinya, daya graviti ini dia berkadar songsang ya, dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Okey, jarak di antara dua pusat ni iaitu R ni, R kuasa 2 ni, dia berkadar songsang ya dengan daya graviti. So kita tulis beginilah, F berkadar songsang ya dengan R kuasa 2, ataupun kita boleh juga sebut berkadar terus dengan 1/R kuasa 2. Jadi hukum kegravitian semester ya, yang tadi kita dah tengok hubungan dia, F berkadar terus dengan M1 dan M2, dan F juga berkadar songsang dengan R kuasa 2. Bila kita tulis ya, kita sekalikan ya, inilah cara tulisannya, dan bila kita jadikan dia satu persamaan, kita akan masukkan nilai pemala ya, iaitu G. Di sini nilai pemala kegravitian semester lah ya. Jadi apa maksud hukum kegravitian semester? Okey, dia menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah berkadar terus ya, dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara pusat dua jasad tersebut. Jadi secara formula kita dapatlah F sama dengan GM1 M2 bahagi dengan R2. Ini secara formula, dan apa yang cikgu sebut tadi adalah secara perkataan ya. Okey, jadi daripada formula ini ya, GM1 M2 bagi dengan R2 ya. Jadi maksud setiap simbol ini ditulis di bawah ni lah, iaitu F daya graviti antara dua jasad, okay, M1 jisim jasad pertama, M2 jisim jasad kedua, okay, R pula yang R bawah ni iaitu R kuasa 2 ni, jarak di antara pusat jasad pertama dengan pusat jasad kedua, dan G ini adalah pemala kegravitian. Ya, telah dibuktikan secara saintifik di mana nilainya adalah 6.67 kali 10 kuasa negatif 11 Newton meter persegi per kilogram per kilogram. So ini adalah nilai G yang akan digunakan dalam subtopik kali inilah ya. Contoh yang pertama iaitu jisim sebiji buah nangka ya, iaitu 5 kg bagi sebiji yang besar ni lah ya. Hitungkan daya graviti antara buah nangka dengan bumi. Jadi jisim bumi ya, M2 5.97 kali 10 kuasa 24 kg, dan jejari bumi R 6.37 kali 10 kuasa 6 ya. Jadi penyelesaiannya macam biasa, kita keluarkan semua nilai yang ada. Senaraikan dan tuliskan seperti yang ada inilah ya. M1 5 kg, M2 5.97 kali 10 kuasa 24 iaitu jisim bumi. Kita ada nilai R, jejari bumi, dan nilai G, pemala kegravitian semester, iaitu 6.67 kali 10 negatif 11. Okey, seterusnya ya, tulis balik formula yang berkaitan ya, ataupun rumus yang nak digunakan, iaitu kita gunakan hukum kegravitian semester. F sama dengan GM1 M2 bagi R kuasa 2. Okey, langkah yang ketiga ialah masukkan nilai yang ada ke dalam ya, formula, dan nilai dayanya ialah 49.07 Newton ya. Daya graviti ya, yang bertindak antara buah nangka dengan bumi ya. Okay, seterusnya kita nak tengok penyelesaian masalah melibatkan hukum kegravitian semester. Okey, yang pertama iaitu dua jasad pegun di bumi
dengan masing-masing daya tarikan F1 dan F2. Okey. Jadi kita boleh tulis formula hukum kegravitian ini iaitu Fg secara simbolnya Gm1 M2 bagi R2. Okey, ini bagi keadaan dua jasad pegun di bumi. Okey, jasad di atas permukaan bumi pula seperti gambar rajah ini dengan dia punya jejari R besar iaitu jejari bumi. Jadi kita gunakan formula yang sama Gm1 M2 bagi R kuasa 2. Cuma nilai M kecil ditulis M besar menunjukkan jisim bumi. Okey, M yang kecil satu lagi ni adalah jisim jasad yang lain. Dan R kuasa 2 iaitu jejari ini kita tukar kepada R besar lah. R besar kuasa 2 yang menunjukkan jejari bumi. Jadi untuk jisim bumi ditulis M besar. Untuk jejari bumi ditulis R besar. Okay, dapatlah formula ni. Okay, seterusnya keadaan bumi dan satelit. Okay, masih lagi formula yang sama, cuma melibatkan ketinggian daripada permukaan bumi sampailah satelit. Okay, anda boleh tengok gambar rajah ni. So, itu adalah nilai ketinggian H. Sebab itu, dekat R ni kita tambah H. R besar jejari bumi tambah dengan ketinggian pada permukaan bumi hinggalah satelit. Jadi, dapatlah formula G M besar M kecil bahagi dengan R besar tambah H ketinggian kuasa 2. Okey, ini adalah jejari lah daripada satelit sampailah ke pusat bumi. Okey. Okey, situasi seterusnya adalah bumi dan matahari, Jadi jejari ni pun adalah 1.5 kali 10 kuasa 11 meter, Jadi kita tulis dalam bentuk simbol lah. Masih lagi formula yang sama. Cuma untuk jisim bumi kita tulislah MB. Untuk matahari juga huruf besar MM. Bagi dengan R kuasa 2. Iaitu jarak antara pusat bumi dengan pusat matahari. Okey. Itulah situasi ataupun penyelesaian masalah yang melibatkan hukum kegravitian semester. Okey, kesan jisim dan jarak di antara dua jasad pegun di bumi ke atas daya graviti. Okey. Jadi kamu boleh tengoklah gambar yang pertama ni jisim yang kecil dengan jisim yang besar. Didapati bahawa semakin besar jisim jasad, semakin besarlah daya gravitinya. Sebab itu untuk jasad yang besar, daya gravitinya F2 lebih besar daripada F1. Okey, yang kedua adalah jarak di antara dua pusat jasad. Yang anda boleh tengoklah yang dekat F1 dengan yang jauh bagi F2. Okey, dah tentulah yang dekat lebih besar daya gravitinya. Semakin berkurang jarak di antara dua pusat jasad, maka semakin bertambahlah daya graviti. Sebab itu F1 lebih besar daripada F2 bagi kes yang kedua ini. Okey, kita perlu contoh yang kedua. Daya graviti bumi semasa mengorbit matahari iaitu F 3.52 kali 10 kuasa 22 Newton. Jarak antara pusat bumi ke pusat matahari iaitu A 1.5 kali 10 kuasa 11. Dan dia nak hitungkan jisim matahari. Cikgu tulis simbol dia M besar, M kecil. Di mana jisim bumi kita dah tahu 5.97 kali 10 kuasa 24 kg. Okay, macam biasa, keluarkan nilai apa yang ada dan apa yang tak dikira. Dan yang kedua, langkah yang kedua, tuliskan formula yang berkaitan. GMB untuk jisim bumi, MM untuk jisim matahari, G pemalah lah, bagi dengan R kuasa 2. Okey, langkah seterusnya, masukkan nilai dalam rumus. Dan bila kamu kira, kamu akan dapati jisim matahari adalah 1.99
kali 10 kuasa 30 kg. Okay, seterusnya kita nak tengok hubung kait pecutan graviti G di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semester G. Jadi kita kamu dah belajar ya hukum gerakan Newton kedua dalam bab 2, F sama dengan mg. Jadi daya graviti ini disebabkan objek yang jatuh ke bawah. Dan hukum kegravitian semester iaitu hari ini ya, F sama dengan G M besar M kecil bagi dengan R2 iaitu daya graviti yang menarik objek ke arah pusat bumi. Jadi kita samakan kedua-dua persamaan ini, kita potong nilai M iaitu Gc, maka kita dapatlah ya formula G sama dengan Gm bahagi dengan R kuasa 2. Inilah kaitan dia antara pecutan graviti G kecil dengan pemala kegravitian semester G besar ya. Okey, kaitan pecutan graviti di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semester G. Okey, ini adalah variasi dia lah. Okey, bagi kes R kecil ya lebih besar daripada R besar. Okey. Jadi ini kes yang pertama lah ya. Jasad berada di satu ketinggian dari pusat bumi seperti gambar rajah. Maka kita akan dapati rumusnya ialah G kecil sama dengan Gm bagi dengan R kuasa 2. Di mana nilai G kecil ini adalah berkadar songsang dengan R2 ya. Okey, bagi yang kedua iaitu R sama dengan R besar. Maknanya dia duduk betul-betul di permukaan bumi ya. So G sama dengan Gm bahagi dengan jejari bumi lah. Sebab dia berada di permukaan bumi. So R kuasa 2, R besar ya. So kita tahu G di bumi ini ialah iaitu daya graviti di bumi ini ialah 9.81 meter per saat ya. Nilai pecutan graviti bagi G di bumi ini ya. Okey, seterusnya yang ketiga R kecil kurang daripada R besar. Jasad berada di kedalaman bumi lah, ya, dalam kerak bumi ya. So kita boleh tulis formula dia Ag pecutan graviti sama dengan Gm tanda bagi dengan R kuasa 2. Dan dengan anggapan bahawa bumi berbentuk spera dan ketumpatannya malang, maka kita boleh tulis Ag sama dengan Gm besar bagi dengan R kuasa 3 kali dengan R kecil. Di mana nilai G ni berkadar terus dengan nilai jejarinya lah. Ya. Okey, kaitannya pula dari segi graf. Ya. Bila kita pelotkan graf G melawan R, kita dapati graf ni naik ya pada awalnya. Ya, semakin meningkat sehingga pada nilai R. Iaitu permukaan bumi ya. Selepas daripada permukaan bumi ni, nilai dia semakin berkurangan. So, dia ada dua situasi lah. Yang pertama, daripada 0 hingga R, semakin meningkat nilai G-nya. Dan selepas nilai R, nilainya semakin berkurangan. Ya. Jadi, kita rumuskan kat sini. Nilai G ni dia hanya berkadar terus ya, dengan jarak daripada pusat bumi bagi kedudukan yang ini. Yang warna merah ni, warna pink ya. Iaitu R kecil, jejari dia kurang daripada jejari bumi. Sampai sini sahaja. Bila dah sama dengan R besar, dia akan stop pertambahan tersebut. Jadi di sini kita boleh kata pecutan graviti berkadar terus dengan jejari. Okey, bagi kes bermula daripada R sehingga selepasnya, nilai G adalah berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak dari pusat bumi bagi kedudukan R lebih besar atau sama dengan R besar. Di mana G ni kita tahu berkadar songsang dengan nilai jejari kuasa 2. So, itu adalah dua situasi graf yang dipelotkan
bagi graf G melawan R. Okey, seterusnya ya. Jika ada ketinggian ya, contohnya satelit dia berada di atas ya daripada permukaan bumi, iaitu di sini kita boleh tengoklah ya. Kalau daripada tengah ke permukaan itu adalah jejari bumi R besar. Daripada permukaan ke satelit itu adalah ketinggian dia, maka kita simbolkan sebagai H ya. Jadi jarak dia ya, daripada satelit hinggalah ke pusat bumi adalah R kecil sama dengan R tambah H. R iaitu jejari bumi tambah dengan H ketinggian dia daripada permukaan hinggalah kedudukan satelit. Maka kita boleh kira pecutan graviti sama dengan Gm besar bahagi dengan R besar tambah H ketinggian kuasa 2. Okey, ini kalau dia ada ketinggian H lah ya, satelit ya, stesen angkasa dan sebagainya. Okey, kalau pada permukaan bumi saja ya, permukaan bumi seperti kita sekarang ya, ketinggian ni tiada ya, sama dengan kosong. Okey, jejari R ni sama dengan jejari bumi lah, R besar. Maka nilai pecutan graviti kita tulis seperti sebelum ni lah, iaitu sama dengan Gm bahagi R kuasa 2 iaitu jejari bumi ya. Okey, tengok contoh pengiraan. Kita tahu bumi mempunyai jisim 5.97 kali 10 kuasa 24 kg, manakala jejari bumi 6.37 kali 10 kuasa 6. Okey, berapakah pecutan graviti di permukaan bumi? Okey, seperti biasa kita keluarkan nilai yang ada. Yang kedua, tuliskan rumus yang berkaitan untuk kira pecutan graviti. Okey, masukkan nilai dalam rumus dan jawapan yang kita dapat ialah 9.81 meter per saat per saat. Okey, nilai ni kamu dah tahulah sebelum ni ya, kamu dah pernah kira ya. Iaitu nilai pecutan graviti. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang pengiraan yang seterusnya. Sebuah stesen angkasa lepas mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 450 km. Okey, soalannya berapakah pecutan graviti bumi pada kedudukan stesen tersebut? Okey, keluarkan nilai yang ada iaitu jisim bumi, jejari bumi, pemala kegravitian G dan ketinggian. Okey, ketinggian ni kena tukar daripada kilometer kepada unit SI iaitu meter. Okey, kali 1000 je lah sebenarnya. So, kamu akan dapat 4.5 kali 10 kuasa 5 meter. Seterusnya, tuliskan rumus yang berkaitan. Oleh kerana dia ada ketinggian, kita ambil yang R besar tambah H ni. Okey, yang ketiga, langkahnya masukkan nilai dan kira. Dan kamu akan dapati nilai pecutan graviti bumi pada kedudukan satelit tersebut ialah 8.56 meter per saat per saat. Okey, kepentingan mengetahui nilai pecutan graviti. Okey, kenapa pentingnya kita nak tahu ya? Jadi, pecutan graviti pada setiap planet ni dia tak sama, dia berbeza ya. Jadi dia bergantung pada nilai jisim planet tersebut dan jejari dia lah. Ya, jadi daya graviti adalah daya semester. Kita dah tengok dah ya. Di mana rumus yang kita gunakan ialah G sama dengan Gm besar bagi dengan R besar kuasa 2. Jadi kita boleh gunakan nak kira pecutan graviti lah di mana-mana saja permukaan jasad ya. Yang lain lah seperti mana-mana planet ya, di bulan ya, di matahari ya. Yang ni kita gunakan untuk sebagai kiraan. Dan seterusnya dalam penerokaan angkasa lepas, angkasawan dia mesti ada pengetahuan, ada knowledge ya, tentang kepentingan pecutan graviti dalam kelangsungan hidup. Ya. Itu adalah kepentingan dia lah antaranya. Okey, kesan graviti terhadap tumbuhsara manusia. Okey, apa kesan dia ya? Graviti ni ya. Jadi antaranya kamu boleh macam mabuk laut lah ya, mabuk dalam kereta tu ya, pening, memutar dan sebagainya. Tulang kamu boleh menjadi kurang tumpat. Itu pada kamu punya bahagian organ dalam ya.
antara tulang lah ya. Bahagian dalam, bukan bahagian organ, bahagian dalam ya. Okay, bahagian organ pun ada juga ya. Sistem imun kamu akan menjadi lemah ya. Ketinggian kamu boleh bertambah hampir 2 inci. Kulit pula menjadi semakin nipis. Okay, dari segi mood kamu akan rasa gelisah tanpa ada punca ataupun sebab ya. Okay, penglihatan akan merosot. Okay, muka akan jadi sembab, kaki akan jadi kecil. Hilang sistem koordinasi badan. Okay, badan kita ada sistem koordinasi antara saraf dengan hormon ya. Dan jantung jadi malas mengepap. Ini pada jantung lah ya. So, ini adalah kesan graviti terhadap tumbuh saraf manusia secara amnya ya. Okey, ini adalah nilai-nilai penciptaan graviti bagi bulan, matahari dan pelbagai planet lainlah dalam sistem suria. Jadi kamu boleh tengok sendiri dalam jadual ini ya, apakah nilai ya bagi jisim dia, jejari dia dan penciptaan graviti. Kalau bumi kita tahu dah ya, yang ni kita dah biasa daripada awal lagi dalam pengiraan. Jisim dia 5.97 kali 10 kuasa 24 kg. 6.37 kali 10 kuasa 6 jejari dia dalam meter. Dan penciptaan graviti dia ialah 9.81. Lebih kurang ya, kita dah bondarkan ya. Okey, matahari jisim dia 1.99 kali 10 kuasa 30. Okey, jisim dia besar ya. Jejari dia 6.96 kali 10 kuasa 8 dan tentu lebih besar daripada bumi. Dan penciptaan graviti dia besar ya, 274.0. Okey, bulan yang paling hampir dengan kita, antara yang paling hampir pada kita lah ya. 0.073 kali 10 kuasa 24 jisim dia. Jejari dia 1.74 dan dah tentulah penciptaan dia kurang 1.6. Okey, begitu juga lah yang lain ya. Marikh, Zurah, Utarid, Mustari, Zuhal, Uranus, Neptun dan Pluto. Tapi di sini kamu boleh tengok ya, manakah penciptaan graviti yang hampir sama dengan jasad bumi. Okey. Jadi kamu boleh tengok antaranya ialah Zurah yang 8.9. Begitu juga dengan Zuhal, dia lebih sikit daripada bumi 10.4. Okey, Uranus 8.8 ya. Neptun besar juga sikitlah 11.1. So ini adalah antara planet-planet yang sistem nilai penciptaan graviti dia hampir sama dengan bumi. Okey, yang ni depends kepada jejari dia lah. Walaupun dari segi jisim ya, depend kepada jisim dan jejari dia lah ya. Dari segi jisim ada yang lebih besar, ada yang lebih kurang sahaja ya, ataupun kecil sedikit. Okey, so kamu boleh tengok carta ini nilai-nilai penciptaan graviti bagi bumi ya, bagi matahari ya, dan juga planet-planet yang lain yang ada ya. Okey, daya memusat. Okey, seterusnya kita nak tengok daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Okey, 3 kedudukan satelit sedang mengorbit bumi dengan laju seragam. Okey, boleh tengok gambar ni, kita ada 3 satelit. Kenapa ada 3 satelit mengelilingi bumi ni? Okey, 3 satelit ini ya, dia mencakupi semua ruang ya. Jadi untuk satu dunia, contohnya untuk komunikasi ya, nak dapat siaran langsung serentak satu dunia, kita perlukan minimum 3 satelit lah. Sebab itu di sini kamu boleh tengok contoh dia 3 satelit. Okey, 3 kedudukan ni tak samalah ya. Tapi nilai dia iaitu nilai laju dia adalah seragam, samalah ya. Jadi arah laju satelit ni sedang membuat gerakan membulat. Jadi dia sentiasa mengalami perubahan arah gerakan ya. Walaupun kita tahu laju dia tetap. Jadi oleh kerana dia mengalami perubahan arah gerakan, maka hal laju satelit dia berbeza ya. Okay, kenapa begitu? Ya, lajunya adalah tetap, tapi hal laju dia berbeza. Ini kerana laju adalah kuantiti skala. Ya, jadi kuantiti yang hanya ada magnitude sahaja. Manakala hal laju adalah kuantiti vektor yang kita tahu dia ada arah dan nilai magnitude. Jadi di sini arah berubah ya, sebab dia nak buat gerakan membulat ni lah ya. Jadi arah berubah, maka hal laju juga berubah.
Sebab itu ya, laju dia berubah walaupun laju dia adalah seragam. Jadi satu daya diperlukan untuk mengubah arah gerakan jasad. Jadi apa dia maksud memusat ya? Daya yang bertindak ke atas jasad yang sedang membuat gerakan membulat kita kenali sebagai daya memusat. So daya yang dikenakan ini dinamakan daya memusat. Okey. Okey, ini adalah simulasi ya, daya memusat menggunakan benang ya, batang paip kecil dan juga pemberat. Okey, diputar secara menegak ya. Jadi tegangan benang sebagai daya memusat untuk gerakan penyumbat getah. Didapati bahawa daya memusat ni dia bergantung pada apa? Okey, antaranya ialah jisim jasad. Okey, yang pertama jisim jasad. Yang kedua laju dia, laju linear gerakan membulat, dan yang ketiga jejari dia ya, jejari bulatan. So itu adalah antara faktor-faktor yang mempengaruhi daya memusat. Jadi secara rumusnya kita boleh tulis F sama dengan MV kuasa 2 bagi R. So F ialah daya memusat, M ialah jisim, V hak laju linear dan R jejari bulatan. Okey, kita contoh yang berkaitan dengan daya memusat. Okey. So Amin dia sedang putar tukur besi dengan kelajuan seragam 15 meter per saat. Okay, dalam satu bulatan ufuk sebelum melepaskannya dalam satu sesi latihan di padang di tempat dia berlatih lah. Ya. Jadi hitungkan daya memusat yang bertindak ke atas tukur besi tersebut. Okay, diberi nilai jisim dia 6.8 kg dan jejari bulatan dia kenakan ialah 1.5 meter. Jadi penyelesaiannya macam biasa kita keluarkan nilai yang terlibat iaitu jisim, jejari dan hal laju linear dia ya. Dan seterusnya nilai kita tuliskan dia punya formula F sama dengan MV kuasa 2 bagi R. Okey, yang ketiga kita masukkan nilai-nilai dalam rumus. Dan kita kira dan jawapan dia ya, daya memusat di sini ialah 1020 Newton. Okey, kita nak tengok pula ya, satelit dia boleh mengorbit keliling bumi tanpa kita gunakan ataupun kita pacu dengan enjin roket. Okay, anda boleh refer gambar ni lah ya. Anda tengok lintasan pertama, okey, dan juga lintasan kedua ya, apabila kita nak lancarkan satelit. Okey, kita yang pertama ni dulu, lintasan yang pertama ni ya. Okey, objek yang dilancarkan dengan laju linear yang rendah, ya, laju linear dia rendah je, maka dia akan ikut lintasan pertama ni. Maknanya dia jatuh kembali ke bumi iaitu di Q ni. Tetapi jika kita lancarkan ya, situasi kedua ya, objek ya, yang kita lancarkan dengan laju linear yang cukup tinggi, dia akan mengikut lintasan ni secara membulat. Okey, daripada atas tadi terus dia buat lintasan secara membulat ya, tanpa jatuh kembalilah ya ke bumi. Jadi daya graviti ke atas satelit bertindak ni sebagai daya memusat. Jadi daripada keadaan ini ya, maka banyaklah satelit buatan manusia kita dapat lancarkan yang di mana satelit ni dia akan mengorbit bumi tanpa kita perlu gunakan ya, tujuan roket untuk memacukannya ataupun untuk melancarkannya. Jadi ini adalah antara ramalan Isaac Newton yang menjadi kenyataan ya. Okey, jadi secara rumusnya kita bandingkan ya, FG sama dengan MA. Ini rumus yang akan mudah belajar iaitu kesan daya. Dan rumus daya memusat saya saja tulis FM dan FB tadi, FG lah ya. Iaitu MV kuasa 2 bagi R. Okey, kita samakan simbol dia. Okey, masukkan formula dia MA sama dengan MV kuasa 2 bagi R.
Okey, kita susun formula ini, kita nak kira A dan kita buang nilai M, maka kita dapat nilai pecutan memusat adalah V kuasa 2 bagi R. Ya. Okay, tengok contoh yang ke-6, iaitu contoh yang ada kaitan dengan pecutan memusat. Ya. Jadi sebuah satelit komunikasi berada pada ketinggian 400 km. Okay, ini adalah satelit dia. So H dia 400 km dengan laju linear dia 5.78 kali 10 kuasa 3 meter per saat. Okay. Dan satelit ni sedang mengorbit bumi lah, mengelilingi bumi. Okay, soalan dia, hitungkan pecutan memusat satelit tersebut. Jadi penyelesaiannya, masukkan nilai, senaraikan nilai yang ada. H dia 400 km, kita tukar pada SI, dia jadi 4.0 kali 10 kuasa 5. Okay, nilai V, laju linear dia 5.78 kali 10 kuasa 3. Okay, jari bumi kita dah tahulah 6.37 kali 10 kuasa 6. Dan ingat R ni kita kena gunakan R besar tambah H, iaitu jejari bumi tambah dengan ketinggian satelit daripada permukaan bumi. Maka yang seterusnya, langkah seterusnya kita keluarkan formula yang berkaitan, iaitu A sama V kuasa 2 bagi R. Yang ketiga, kita masukkan nilai dalam formula ataupun rumus dan kita hitungkan nilai dia. Maka nilai A dia ialah 4.93 meter per saat per saat. Okey, jisim bumi dan matahari. Okey, jisim bumi dan matahari ini kita akan terbitkan menggunakan hukum kegravitian semester Newton dan juga rumus daya memusat. Okey, ini adalah contoh dia dah. Ya, bulan yang sedang mengorbit bumi pada jejari R dengan jisim M. Okey, seterusnya kita, daripada kedua-dua rumus ini kita samakan dua persamaan seperti dalam ruangan ini, ya. And then kita susunkan formula tersebut, kita batalkan faktor sepunya M iaitu jisim, maka dapatlah GM sama dengan RV kuasa 2. And then kita masukkan nilai V iaitu 2 pi R bahagi T tempoh. Yang bila kita masukkan, kita susun balik formula tersebut, kita dapatlah M 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 R. T bahagi dengan T kuasa 2. And then kita susun supaya M menjadi tajuk rumus lah, mana kita nak kira M, ya. Maka kita dapatlah rumus sebenar dia 4 pi kuasa 2 R kuasa 3. Sebab R kuasa 2 tadi dikali dengan satu lagi R, ya. Bahagi dengan pemala kegravitian dan T kuasa 2. Di mana ya simbol-simbol ni maksud dia M jisim bumi, M besar, M kecil jisim bulan. Kita ada kat sini sebab kita dah cancel, ya. R tempoh bukan R, T, ya. T besar tempoh peredaran bulan mengelilingi bumi dan V laju linear bulan, ya. So ini adalah maksud rumus-rumus tersebutlah, ya, bagi rumus jisim bumi dan juga matahari. Okey, kita nak tengok soalan lah yang berkaitan dengan rumus tadi. Okey, bumi mengorbit mengelilingi matahari dengan jejari orbit R 1.5 kali 10 kuasa 11 meter. Tempoh dia 1 tahun. Okey, soalan dia, berapakah jisim matahari? So, penyelesaian dia macam biasa, kita keluarkan nilai yang ada, iaitu nilai jejari 1.5 kali 10 kuasa 11. Okey, 1 tahun tempoh dia kita tukar kepada SI iaitu saat, Jadi kita tukarlah 1 tahun ada 365 hari. Okey, dalam satu hari ada 24 jam kali 60 minit kali 60 saat. Maka kita dapatlah untuk tempoh ni 3.15 kali 10 kuasa 7 saat. Okey, yang kedua kita keluarkan formula yang terlibat. Okey, yang ketiga kita masukkan nilai dalam formula. Dan yang keempat kita dapatlah nilai jisim dia 2.01 kali 10 kuasa 30 kg. Ya.
Okey, ini adalah nilai-nilai formula yang terlibat dalam tajuk 3.1 ini. Ya. Ini adalah untuk hukum kegravitian semester. Okey, depends pada nilai apa yang kita nak kira lah. Ya. Sama ada jisim bumi, ya, ataupun melibatkan jisim bumi dan jisim bulan, ya, ataupun jisim bumi dan satelit pada ketinggian tertentu, ya, ataupun pada jasad pegun saja, ya, yang permulaan ni lah GM1 M2 bagi R kuasa 2. Ini adalah antara rumus yang ada yang melibatkan hukum kegravitian semester. Formulanya sama je, ya, cuma kita masukkan simbol yang berkaitan, dan jika ada ketinggian daripada permukaan bumi, kita tambah pula nilai jari dia dengan nilai ketinggian. Okey. Dan ini adalah formula untuk penciptaan graviti juga berdasarkan pada situasi tempat. Sama ada di permukaan bumi, di dalam kerak bumi ataupun di luar daripada permukaan bumi. Ya. So ini antara formula yang terlibat. Dan ini juga seterusnya yang keempat, formula melibatkan daya memusat. Okey, yang yang ketiga. Okey, yang keempat, penciptaan memusat. A sama dengan V kuasa 2 per R. Dan yang terakhir iaitu yang baru je kita tengok tadi, iaitu jisim bumi dan matahari. M besar sama dengan 4 pi kuasa 2, R kuasa 3, GT kuasa 2. So ini adalah antara formula-formula yang ada dalam tajuk kali ini, iaitu hukum kegravitian semester Newton. Okay, nampak macam banyak, sebenarnya tidak. Cuma lebih kepada simbol-simbol yang digantikan sahajalah. Yeah. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap video pada kali ini dapat membantu para pelajar untuk memahami tajuk pada kali inilah, iaitu hukum kegravitian semester Newton, yang merupakan tajuk baru dalam fizik tingkatan 4 KSSM. Jangan lupa untuk subscribe bagi mereka yang belum lagi subscribe saya, silalah berbuat demikian untuk menekan butang notifikasi, butang loceng dan juga butang subscribe bagi yang belum lagi berbuat demikian. Bagi yang dah, tak perlu lagi, anda cuma tekan butang like dan berilah komen yang membina untuk cikgu meningkatkan lagi kualiti video-video PDPC cikgu. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Everything changes.